Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Oke saudara-saudara, konten kali ini sedikit berbeza, mungkin sedikit kontroversi, mungkin ada yang beranggapan poin-poin yang saya berikan tidak masuk akal atau tidak relevan, tapi dengarkan sampai habis, barulah saudara-saudara buat kesimpulan. Oke, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan tajuk yang saya berikan, saya nyatakan di sana bahwa terbongkar apa tujuan sebenar Pakatan Harapan mau berkawan dengan Barisan Nasional, khususnya UMNO. Oke saudara-saudara, ramai yang beranggapan hal ini terjadi untuk mencukupkan jumlah kursi bagi membolehkan penubuhan kerajaan perpaduan. Ada yang berpendapat bahwa penyatuan ini hanya berlaku pasca atau selepas PRU yang ke-15 yang lalu. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa selain daripada orang cakap kata-kata atau desas-desus menyatakan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Pakatan Harapan, dan pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sudah lama merencanakan hal ini, selain daripada tanggapan berkenaan, sebenarnya ada satu tanggapan yang jauh lebih penting, yaitu Pakatan Harapan sebenarnya sudah merencanakan agar UMNO nanti bakal masuk ke perangkap mereka. Jadi saudara-saudara, dalam video ini juga saya akan menyatakan beberapa faktor lain, antaranya yang ada kaitannya, bagaimana MCA dan MIC tiba-tiba menarik diri daripada PRN 6 negeri, ada hubung kait dengan isu ini. Oke saudara-saudara, jadi macam mana? Kita ambil dari awal. Hal ini saudara-saudara tidak direncanakan sebelum PRU yang ke-15. Jauh sebelum itu. Jika saudara-saudara di luar sana beranggapan bahwa perencanaan kemenangan Pakatan Harapan dalam tiap-tiap pilihan raya itu adalah idea Rafizi Ramli, salah. Rafizi dan pasukan Invoknya hanyalah pengalih perhatian. Tidak mungkin orang seperti Rafizi yang dikatakan banyak formula itu mampu untuk menerobos mentaliti pengundi ataupun menghasilkan hal-hal yang besar. Tapi perencanaan Pakatan Harapan untuk menang atau strategi mereka sebenarnya diatur oleh pihak lain. Wallahu alam, tapi besar kemungkinan pihak-pihak luar. Karena kita tahu Parti Keadilan Rakyat sangat rapat dengan NED, yaitu National Endowment of Democracy, yang menentukan keputusan pilihan raya di banyak negara di dunia ini selain daripada ILI. Kedua-duanya dinaungi oleh satu pihak yang saudara-saudara tahu sendirilah. Oke, jadi kita berawal daripada 3 PRN negeri, yaitu Melaka, Johor, dan Sarawak. Coba perhatikan saudara-saudara. Di PRN, Melaka dan Johor, Pakatan Harapan tidak berkempen all out. Mereka mau melekakan Barisan Nasional kerana mereka sedar pada ketika itu pengaruh PN tidak terlalu kuat. PRN di 2 negeri selatan menunjukkan bahawa Perikatan Nasional tidak perlu diambil kira kerana tidak adanya pengaruh kekuatan seperti negeri-negeri yang ada di utara. Lagipun pada masa itu belum nampak keburukan Pakatan Harapan. Hanya sejarah 22 bulan mereka. Tidak nampak hal yang berlaku sekarang karena pada 22 bulan itu pun yang menjadi teraju bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi Tun Mahathir Mohamad. Jadi saudara-saudara, mereka sengaja tidak all out di Johor dan Melaka. Dan kejayaan terbesar mereka terhasil di PRN Sarawak. Apabila mereka melemahkan diri mereka selemah-lemahnya. Kalau kita perhatikan, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terkenal sebagai seorang yang hauskan publicity, tidak berkempen secara massal. Tidak ada kempen jelajah atau kempen besar-besaran di dataran mana-mana. Sarawak negeri besar, banyak tempat boleh kempen besar-besaran. Tetapi sebaliknya, beliau hanya diiringi oleh Baru Bian pada ketika itu untuk berkempen di rumah-rumah panjang pada skala kempen yang sangat-sangat kecil. Kenapa ini dilakukan? Untuk memastikan menjelang PRU yang ke-15, GPS terlalu kuat. Jika GRS kuat, maka kerusi yang dibahagikan untuk BN di Sarawak nanti tidak banyak. Karena target Pakatan Harapan adalah BN harus menang lingkungan 25 ke 35 kerusi sahaja. Tepat-tepat 30. Inilah sasaran mereka. Kalau BN mempunyai kerusi yang banyak, BN akan mempunyai suara yang kuat. Kalau mereka punya kerusi sedikit, sangat sedikit daripada 25, maka
mereka tidak mempunyai bargaining power. Jadi ini yang dikehendaki oleh Pakatan Harapan, yaitu memastikan di Sarawak BN hanya menang 1 atau 2 kerusi. Dan betul-betul terjadi BN hanya menang 1 kerusi di Igan. Kenapa GPS perlu diperkuatkan? Kerana Pakatan Harapan sudah meramalkan bahawa menjelang PRU yang ke-15, mereka pun tidak boleh menang lebih daripada 95 kerusi. Jadi cukuplah gabungan di antara parti-parti yang ada di Sarawak, iaitu GPS, serta beberapa parti dari Sabah, untuk membolehkan mereka membentuk kerajaan atau menarik perhatian Barisan Nasional untuk masuk perangkap mereka. Jadi hal ini benar-benar terjadi di PRU yang ke-15 apabila Pakatan Harapan memenangi 84 kerusi. Perhatikan saudara-saudara, 84 kerusi dicampur dengan 23 kerusi daripada GPS di Sarawak, di samping 3 kerusi warisan di Sabah, maka mereka sebenarnya sudah boleh mencapai angka yang cukup untuk membentuk ataupun untuk menghalang Perikatan Nasional daripada automatically declare mereka sebagai satu kerajaan. Jadi hal ini berjaya dicapai. Jadi kalau hal ini sudah tercapai, kenapa mau ajak 30 anggota Barisan Nasional lagi untuk masuk? Inilah persoalan yang lebih penting, saudara-saudara. Dendam DAP dan Pakatan dan Parti Keadilan Rakyat terhadap UMNO terutamanya sebenarnya tidak pernah terpadam. Kejadian yang berlaku pada tahun 1969, 13 Mei, membabitkan UMNO dan DAP secara head to head. Walaupun provokatornya adalah Parti Komunis Malaya, tetapi hal berkenaan membabitkan UMNO dan DAP. Jadi tidak mungkin hal ini terpadam begitu saja daripada sanubari DAP. Kemudian PKR, terutama sekali pemimpin mereka yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, parti yang telah memenjarakan beliau adalah UMNO. Jadi tidak mungkin mereka mau melupakan UMNO begitu saja. Jadi UMNO pula beranggapan bahawa tawaran atau gula-gula yang ada dari PH ini cukup menarik. Mereka beranggapan, 1, jawatan bakal diberikan. Mereka akan kembali menjadi sebagian daripada kerajaan. Kedua, pengguguran beberapa kes pemimpin-pemimpin utama mereka. Ini saya tidak perlu sebut, saudara-saudara. Jadi umpan ini sudah cukup untuk membolehkan mereka masuk ke dalam kerajaan perpaduan. Tetapi kalau kita perhatikan, MCA dan MIC tidak terlalu aktif dalam kerajaan perpaduan ini. Sebaliknya, UMNO lah yang terhege-hege berkempen ke sana sini. Mereka tidak sedar. Dari segi pembahagian kerusi saja pun kita sudah tahu, tujuan utama Pakatan Harapan untuk berkawan dengan UMNO, dengarkan ini ya, inilah intipati kepada konten ini. Tujuan utama Pakatan Harapan mau membawa UMNO masuk ke dalam mereka adalah untuk menghancurkan UMNO itu sendiri. Pertama, maruah UMNO sudah tergadai. Bangunan UMNO, Dewan Tun Husin On, Dewan Tun Razak di PWTC sudah bukan lagi menjadi markas suci bagi UMNO. DAP dan PKR sudah masuk ke sana berucap. Maruah UMNO sudah terhakis. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Pakatan Harapan. Mereka tahu, kalaupun UMNO kalah di semua kerusi yang ditandingi di PRN 6 negeri, tidak akan memberi efek kepada kedudukan kerusi-kerusi parlimen. Jadi, apabila UMNO sudah jatuh, hancur di PRN yang ke-6, menjelang PRU ke-16, Pakatan Harapan sudah boleh bergerak sendiri dengan PAN, dengan PKR, dengan GPS untuk meraih undi masyarakat Islam, maka pada ketika itu UMNO sudah kehilangan segala-galanya. Jadi konten ini saudara-saudara saya tujukan khas terutamanya kepada saudara-saudara saya dan tadi saya sendiri yang masih merupakan orang yang sayang UMNO, untuk kita sedar bahawa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah satu kesilapan yang maha dahsyat, yang besar. Ya, kita tidak sabar untuk menunggu 5 tahun untuk memperbaiki diri. Kita mengambil jalan singkat. Tapi jalan singkat berkenaan sebenarnya adalah satu terowong gelap yang sudah pun disiapkan oleh Pakatan Harapan untuk memastikan UMNO ini hancur. Kenapa mereka mau hancurkan UMNO? Bukan mau hancurkan PAS dengan Perikatan Nasional. Mereka sedar, PAS mempunyai ideologi tersendiri. Mempunyai nadi perjuangan yang berlatar belakangkan atau bertulang belakangkan agama. Yang sukar untuk mereka ganggu-gugat. Manakala Parti Bersatu
Mereka tahu Parti Bersatu itu sendiri mempunyai DNA kepimpinan daripada UMNO sendiri. Jadi UMNO lah yang mempunyai sejarah yang lebih panjang, mempunyai akar umbi yang lebih kuat, yang perlu dihapuskan terlebih dahulu untuk memastikan agenda-agenda Pakatan Harapan yang condong ke arah tahu-tahu sendirilah, maka hal berkenaan boleh dicapai. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.